Bola sepak dekat Malaysia kita tahu diterajui oleh FAM, Football Association Malaysia di Kelana Jaya. Jadi bila berkaitan dengan walking football ni, adakah dia ada kaitan dengan di bawah naungan FAM ke? Sebenarnya ada juga kita pelajar-pelajar lah yang buat research, sukan ni sesuai untuk dimainkan dekat jabatan penjara, dalam penjara. Sebab apa? Untuk banduan-banduan World Cup, World Nation Cup dia panggil. Malaysia pernah hantar? Selamat kembali ke Borak Sorak. Yes. Di episod yang seterusnya, yang keberapa saya tak tahu, kita sambung daripada episod yang sebelum ni. Kalau korang belum tengok, kena tengok dulu sebab dia adalah kesinambungan. Okay. Pelbagai jenis football yang kita dah go through. Antaranya dancing football, boxing football. Tapi semua tu tak penting lah. Sekarang kita cakap pasal walking football. Football. Bola sepak jalanan bukan? Bola street football. Bola sepak berjalan. Ada beza tu. Street dengan walking tu jauh tu beza tu. Tapi aku terbayang tak daripada kalau kita bermain kan. Sebab kita kan macam dah malas nak main yang high intense punya football. Itu aku ayat tu high intense word tu. Aku nak cerita fitness lah apa tadi. High intensity. Wih, aku rasa aku pandai. Sebab kau tadi episod lepas pelopor lah ini. Aku macam high intensity lah. Tapi high intensity. Tak lah, aku terbayang macam kita malah dah nak join high intensity punya football. Kemudian kalau kita nak join yang geng-geng ni pula, tak boleh pula. Kita nak adrenaline. Dah kalau shooting, kalau ada orang depan tak boleh. Lepas tu masuk D tak boleh. Nak beat tak boleh. Nak masuk cocok pun tak boleh. Awak suka tackle lah. Saya nampak awak yang main bola dulu waktu dengan Ngarut tu. Cuk je tu. Bahaya. Sebab dah tak larat lah. Itulah kata ulur kaki je boleh. Ya, maksudnya nak join walking football ni ada rule yang susah jugalah untuk kita nak join. So episod kali ni, sebelum kita nak go through pasal community, tournament apa yang ada, kalau korang nak dapatkan buku Liga, saya ingat tau, Liga Bola Sepak masih bernyawa dengan season 2023 dan season 2024-2025 boleh dapatkan di TikTok Shop Sorak Media yang ada di bawah, dan boleh pergi ke TikTok Sorak Media. Apa lagi? Itu sajalah. Boleh terus masuk kepada Hafiz. Kenal sikit Hafiz. Sebelum ni kita tidak borak dengan Hafiz pasal walking football lah. Apa pantang larang, rules and regulation. Peraturan-peraturan walking football ni kita dah faham sikit, basic ni. Tapi kita nak tahulah sejauh mana community walking football. Sebab sebelum ni Hafiz ada mention walking football ni dah start since 2016 Hafiz. 2016. So 2016 sekarang dah masuk 2026, hampir 10 tahun dah walking football berada di Malaysia ke di dunia 2016? Itu di Malaysia saja. 2016 di Malaysia saja. Kalau di dunia kau tahu start bila? Kalau aku tengok asalnya dah pada tahun 2000-an 2009 teragut dah start zaman millennium lah. Ya, masa tu dah ada dah. So maksudnya tapi tu semua dekat belah-belah Europe lah. Belah Asia langsung tak ada lah. Maksudnya walking football ni consider lama lah. Lebih 10 tahun lah di dunia. 10 tahun, ya, betul. Dia start dengan negara mana bis? Kalau bagi konteks sikit lah, kalau bola sepak dia start dengan FA England. Dia bukan start dengan FIFA ke apa dulu. Dia start dengan FA England. FA England yang buatkan rule bola sepak tu jadi official. And then baru ditubuhkannya FIFA. Jadi kalau ni walking football start dengan negara mana yang claim dia sebagai pelopor? Kalau saya tengok research, kita tengok Google ke apa, yang mula-mulakan ni adalah dari negara England juga. England juga. So dia kalau ikut spesifik, saya rasa yang mula-mula saya nampak sekali yang betul-betul yang promote lah, kita tak tahu di sebalik tu kan. Dekat Uxbridge, dia tu area belah West London lah. London Arsenal lah. Bukan Arsenal North. Okay. Awak Arsenal juga ke? North London. Arsenal ke? Itu lain. Okay. Arsenal North London. Dia kalau ikut saya tengok tu, dia dekat belah-belah Uxbridge. Maksudnya dia bawah lagi lah. Dia west. West atas. Dia
West lah, West London, Uxbridge. Okay. Jangan kembangkan point tu. Okay. Maksudnya start daripada England negara asal dia. Lepas tu berkembang tu macam mana Wis? Perjalanan dia berkembang sampai ke Malaysia tu. Dia mula sebab dia kalau nak kata sebenarnya bermain untuk England ni, kita tahu dia tradisi bola dia sangat kuat lah kat sana. So player-player yang dah lama-lama, yang dah pencen main pun keep on nak main juga. Umur 50, 60 pun nak main lagi, 70 pun nak main lagi. So dia dah berkembang dekat Europe lah pertama. So dia orang dah develop banyak negara lah yang dah tahu game tu juga. Dekat Europe lah. Macam Spanyol pun ada, Portugal pun ada. Lepas tu satu lagi negara dekat Asia, macam mana dia sampai Asia? Tadi kau dah cerita Europe kan. Asia macam mana dia sampai? Sebelum dia sampai Asia tu, macam dia nak promote, bila dia dah ada Europe tu, dia buat World Nation Cup. Dia panggil itu World Cup lah juga sebenarnya. World Cup Walking Football lah. Walking Football, tapi dia panggil World Nation Cup. Okay. Sebenarnya itu dah lama dah. Dan saya tengok banyak dia punya, kebanyakan World Nation Cup ni dia adakan dekat Spanyol. Maksudnya dia bukannya bergila-gila negara lah. So ada yang bergilir, tapi kebanyakan dia dibuat dekat Spanyol. Walaupun sebagai tuan rumah, walaupun sebenarnya dia berasal daripada England tadi. Jadi kalau dekat Asia ni sebenarnya ada juga negara yang dekat sikit, macam Australia. Australia pun ada juga buat walking football juga. Maksudnya player dia lah. Dia sama rules ke habis dengan UK tu? Itulah masalah dia dunia ni. Dia bila jauh sikit, masing-masing nak claim lah. So Australia pun dia ada buat dia punya mazhab dia. Maksudnya ada dua mazhab lah walking football. Kalau kita ikut dia punya secara global, kita nampak ada dua mazhab yang besar lah kat sini. Okay. So ada satu pada England, satu pada Australia. So bila Australia ni dekat sikit lah dengan kita sini kan, Asia Tenggara lah. Tapi walaupun dia dekat dengan Asia Tenggara, sebenarnya ada satu lagi tim yang tiba-tiba daripada Asia ni berjaya collab dengan tim daripada England tadi ni. Tim daripada Asia tu daripada negara mana? Negara mana adalah Singapura lah. Okay. Singapura lah yang kalau ikut pandangan saya, di Asia ni yang yang nampak lebih besar mula daripada Singapura lah. Bukan Asia Tenggara lah, dia cover Asia. Sekarang ni Asia Tenggara lah, Asia Tenggara je. Macam tim daripada Singapura ni control lah, macam aktif dekat Asia Tenggara lah. Dia pemula lah, bagi saya dia founder di sini lah, daripada Dr. Didi Mahmud lah. Dia sebenarnya lecturer UM juga. Sebelum dia pergi ke Singapura tu, dialah yang memulakan walking football dekat Universiti Malaya. Dan secara tak langsung tu beranak untuk Malaysia lah. Untuk Malaysia ni asalnya daripada Dr. Didi Mahmud tu, dia collab dengan UMCAS masa tu. Spesifik betul Cuma tadi kau cakap tapi bila dia balik negara dia buat kat negara dia lah, kat Singapura lah. Tadi kau cakap ada rules UK, ada rules Australia. So Dr. Didi yang kau mention ni, dia pakai rules mana tadi? WFA. So yang WFA England tu adalah WFA lah rules dia. Dr. Didi pakai WFA UK punya. England lah. Okay, so Australia tak bercampur dekat Malaysia. Mazhab Australia tak bercampur dekat Malaysia. Mazhab Australia pun ada juga masuk ke Malaysia. Tapi kalau sefaham saya lah, maafkan saya lah kalau salah, dia masuk melalui Rachel. Kau sebut nama terus Sebab dia yang pelopor dekat Malaysia ni ada dua orang yang saya nampak besar lah. Sama ada yang tadi Rachel dan juga Dr. Didi tadi. Kalau Dr. Didi tadi staff dekat satu universiti. Kalau yang Rachel ni macam mana? Rachel dia sebagai apa? Macam mana dia? Sebenarnya atlet. Dia bekas atlet futsal Malaysia sebenarnya. Kenal? Dia kalau zaman kita bukan lah, saya pun tak kenal dia, tapi bila kita tengok background dia adalah pemain futsal lah ataupun bola sepak antara tu. Pro futsal lah. Ya. Dia ada background bola lah. Tak ya kot. So dua mazhab ni berada di dalam Malaysia. Tapi kau daripada perspektif kau lah, pandangan kau mana yang lebih dominan lah dekat Malaysia? Dia sebenarnya mazhab ni walaupun dia berbeza, tapi dia tak adalah berbeza yang dari segi sangat, yang jauh sangat. Mungkin dari segi line padang tu lain, tapi dari segi permainan dia still sama. Tak boleh lari, tak boleh tackle. Basic rule sama. Tapi yang lain-lain yang tu kita kena tengok lah.
Cuma kebiasaannya kalau tengok pun kita pun tak tahu dia ni pakai rule mana. Sebab benda tu lebih kurang sama je. Tapi itulah masing-masing nak tegakkan mazhab masing-masing lah. Macam tu lah. So dekat Malaysia Convention tadi start 2016 lah. Anggaran lah lebih kurang. Anggaran lebih kurang 2016. So setakat sekarang ni scene dia macam mana? Nampak macam aku function lah. Kau macam tak, aku macam lebih menikmati. Aku lebih kepada penonton lah. Tengok timer je. Macam lama aku tak ada dialog kan. Aku lebih menikmati dan faham kan. Itulah. Okay, Aku enjoy. Dah sampai Asia Tenggara. So nak Asia macam mana? Perkembangan working football dekat Asia. Itulah saya kata perkembangan working football kat Asia. Sebab sebelum ni Dr. Didi dia memang seorang yang aktif sebenarnya. Sebelum ni dia bawa Fat to Fit. Kalau pernah kenal program Fat to Fit tu, dia program yang untuk orang fat to fit. Maksudnya orang untuk kurus. Itu program asal dia. Okay, itu memang berjaya lah. Dan berjaya dia berjaya bawa yang orang tadi tu lah, yang tim yang dia bawa tu untuk Fat to Fit tu, program tu berjaya kurus lah. Jadi secara dia punya diteruskan lagi alternatif, dia buat program yang walking dia football, combine dengan walking football ni. So dia nampak walking football ni ada potensi. So dari situ saya nampak Dr. Didi dia kembangkan walking football ni, dan dia bawa balik ke, dia launching sebenarnya daripada tim Singapura, dia datang ke Malaysia juga untuk launching first walking football kat Malaysia sebenarnya. Dia sebenarnya Dr. Didi ni dia daripada, kalau asalnya daripada WAFAH lah, Walking Football for Health dia panggil. So short form dia WAFAH. For health. Kesihatan. Health. Aku untuk dunia, untuk bumi. Health. Untuk kesihatan. Okay. So itu dia punya asal dia lah. Maksudnya boleh kita katakan yang WAFAH tadi saya pendek lah nak sebut panjang kan. WAFAH ni sebenarnya lebih kepada abang kepada WAFUM lah sebenarnya. WAFUM kau punya team. Ya, Walking Football UM lah. WAFAH, ibu sama. Anaknya lain. Anaknya dia lain. Anak dia lain tempat lah. Okay, sebelum ke tim kau, yang Asia tadi, Asia Dr. Didi punya pengaruh tu sampai ke Jepun ke, sampai ke? Ya, yang pengaruh masa di awal-awal tu, pengaruh Dr. Didi adalah sekitar ASEAN saja. Saya boleh kata dari sekitar Indonesia dan Malaysia. Dia pergi kat negara-negara tu? Itu dalam bahasa yang dekat ni lah, dalam 2 tahun ni lah. So masa awal-awal dulu memang kita berkembang dari sisi Indon Malaysia. Thailand pun tak masuk masa tu. Sebab sepaham saya masa tu Thailand dia bawah mazhab Australia. Dia Australia berjaya masuk dekat Thailand sekejap. So ada game-game dia buat tournament juga macam biasa. Cuma bila lain mazhab ni, komuniti dia lain lah jadi dia. Dia tak boleh nak ngam sangat kan. Cuma nak teruskan lagi ni. Tapi kalau dekat Jepun, Korea tu dia ada team lah. Ada team. Cuma mazhab apa dia pakai kita tak pasti lah. Cuma yang dekat area Asia Tenggara ni semua dah dipengaruhi dengan mazhab UK, FA England. Dia senang cerita macam ni lah. Okay, tadi saya cakap ada Australia kan. Okay. Bila Didi dia pegang ASEAN tadi ni, dia berjaya juga mempengaruhi komuniti yang dekat Australia tadi. Untuk join WFA England punya tu. So dia berjaya juga buat organizer dia. Ada juga maksudnya dia boleh collab juga dengan tim yang ada Australia tadi lah. Tapi saya tak pasti lah. Saya rasa bukan tim yang sama lah. Mungkin dah tim daripada lain lah. Itu kira politik dia lah dalam working football ni. Aku tak expect kau nak go community ni sampai ke ASEAN. Aku nak menunjukkan perkembangan dia. Sekarang aku nak tahu macam mana perkembangan dia dekat Malaysia. Faham. Tadi kita dah cover dah. Start dengan England. Aku recap balik. Dia start dengan England. Lepas tu Australia pun ada juga. Tapi dekat Asia Tenggara start daripada Singapore. Berkembang dengan mazhab UK, mazhab England. Dekat Asia lain, Jepun ke Korea ke, kita tak pasti pakai mazhab mana. Sebab kita punya pengaruh tu setakat Asia Tenggara je. So sekarang kita nak masuk dekat Malaysia. Negara jiran kita ada jugalah. Negara jiran ada. Dia negara jiran yang kalau kita pernah ada pengalaman lah dengan Persejasi lah. Persejasi. Dia saya tak tahu lah nama penuh dia, tapi dia daripada Batam lah. Asal masa kita datang tu dia buat penubuhan untuk Persatuan Walking Football Jalan Batam lah. Macam tu lah kot. So itu dia punya salah satu cawangan sebenarnya kat situ. Dia ada banyak cawangan dia. Masa kami pergi tu untuk tu dia salah satu lah. Aku nak tahu lah.
Dia bola sepak dekat Malaysia. Okay, kita dah sampai Malaysia lah. Bola sepak dekat Malaysia, kita tahu diterajui oleh FAM, Football Association Malaysia di Kelana Jaya. Jadi bila berkaitan dengan walking football ni, adakah dia ada kaitan dengan di bawah naungan FAM ke atau di bawah naungan bola sepak negeri macam FAS ke, bola sepak FA Johor FA ke, ada kaitan ke? Mengikut saya punya pengetahuan am saya lah. Sebab saya pun memang kita ada tanya benda ni. Memang FAM walking football ni bukan bawah FAM lah. Walaupun dia bola sepak tapi dia bukan bawah FAM. Tak bernaung bawah dia FAM. Tak bernaung langsung. Maksudnya masa mula-mula walking football ni masuk dalam Malaysia, diperkenalkan, dia bukan bawah mana-mana. Sampailah satu masa yang KBS rasa ini sukan baru, dia boleh ketengahkan. Itu permulaan yang dia boleh jadikan official lah untuk walking football ni bernaung di bawah KBS tadi. Jadi buat masa sekarang ni dia belum ada lagi. Dia standalone lah, bukan di bawah FAM. Ya, belum. Sebab kalau kita tengok FAM dia cover semua jenis bola sepak, daripada bola sepak padang, wanita, lepas tu ada futsal, lepas tu ada bola sepak pantai. Itu antara alternatif bola sepak. So semua ada bawah naungan FAM. Tapi walking football setakat ni yang kau tahu tak di bawah naungan FAM lah. Cuma sekarang ada Malaysia bawah apa? So sekarang apa plan, macam mana komuniti walking football ni bergerak dekat Malaysia? Adakah ada plan untuk di bawah naungan FAM atau nak bergerak solo ke macam mana? Pada mulanya lah, bila KBS dah ketengahkan dia sebagai salah satu sukan baru kat Malaysia. Jadi dia telah bagi semua negeri untuk yang ada KBS tadi lah, under KBS ni, untuk adakan yang saya cakap tadi, FA negeri sendiri. Belum FA lagi masa tu. So dia kata dia suruh kembangkan dulu komuniti. Dia dah suruh promote dulu. Banyakkan kelab-kelab lah. Banyakkan orang yang main dulu. Daripada situ wujudlah yang ada komuniti-komuniti yang boleh komit dengan game, dengan sukan walking football ni. So daripada yang kita kata KBS dah start tadi tu, wujudlah setakat sekarang dah ada 5 dah persatuan yang dah berdaftar. Persatuan tu macam FA negeri ke? Saya boleh katakan dia macam FA negeri lah kalau nak senang faham. Maksudnya dia setiap negeri tu ada satu persatuan. Kan macam itulah dia lebih kurang lah. Dia macam tu. So dalam contoh macam kita ambil konteks kelab FAS lah, Selangor lah. Football Association Kelab Bola Sepak, bukan kelab, Persatuan Bola Sepak Selangor kan. Ni ambil contoh lah Persatuan Bola Sepak Selangor bernaung di bawah FAM. Tapi di bawah Persatuan Bola Sepak Selangor ada banyak kelab-kelab yang bernaung di bawah Persatuan Bola Sepak Selangor. Contoh macam Shah Alam Antlers, contoh macam Gombak FC ke apa, dia bernaung bawah FAS. Tu kira macam FA negeri lah. So macam kau cerita tadi, maksudnya dah ada 5 persatuan FA negeri di Malaysia. Ya, betul. Kau boleh sebut 5 tu ke? Yang kalau mula-mula sekali yang seingat saya lah, yang mula buat antara dia lah ni Wafoma. Wafoma ni walking football Melaka punya. Melaka dah buat. Negeri Sembilan walking football. Negeri Sembilan, okay. Johor walking football. Johor boleh. JDT bawah JDT ke tak? Ini bukan, dia standalone. Saja sebut Saja nak sebut awak bisik dekat mic tu. Oh ya. Okay. Lepas tu walking Subang, dia perempuan punya ni, woman WSF walking football lah. Walking Subang Jaya macam tu. Subang Jaya? Dia bawah Selangor. Dia tu bawah Selangor. So itu Selangor lah. Cuma dia letak nama dia woman lah kat situ. Itu salah satu yang berdaftar lah. Tapi dia consider FA negeri Selangor lah. Saya tak pasti dia punya macam mana. Saya tak tahu macam mana dia buat. Dapat dia letak nama dia tu woman kat situ. Okay. So, dan satu lagi KL, ini yang saya kata, saya tengok bawah Rachel tadi lah, Asia Pacific Walking Football Academy. So dia consider FA Kuala Lumpur. Kalau ikut kita faham, setiap negeri dia boleh ada satu je. So diorang ni lah ya, diorang ni lah. Maksudnya yang ada sekarang ni yang berdaftar. Berdaftar dengan KBS lah secara rasmi. So yang kalau aku boleh faham, dia lebih kepada 5 ni adalah FA negeri lah. FA negeri. Senang nak faham, mudah nak faham. So di bawah FA negeri ni ada kelab-kelab macam Kelab Kau, Wafom tadi. Betul. Lepas tu ada kelab apa lagi kalau MPPG dekat ada, KLWFA ada. Dari Lembah Kelang apa je kau tahu? Yang paling banyak saya rasa kalau yang paling mudah dan komuniti lebih besar lah dekat kawasan Lembah Kelang lah. So ada Damansara United, kita pernah jumpa.
Bukan Damansara United yang UM punya tu. Oh, okay. Tapi dia Damansara punya walking football. Okay. Ada KLWFA, MPPJ. Itu yang pioneer lah kat sini. Kat area Rembah Kelang lah. Kalau negeri-negeri lain yang kau nampak aktif, kita macam dia tak, negeri lain tak banyak kelab macam dekat Lembah Kelang. Dia fokus kepada FA negeri lah, kita sebut FA negeri. Macam saya dah pergi ke selatan dan juga ke utara lah. So kita nampak kat sini memang setiap negeri tu ada buat walking football, pertandingan walking football. Cuma komuniti tu terbentuk atau tak terbentuk je, ataupun terbentuk sekadar untuk tournament saja. Dia, kita tak boleh nak kata dia dia maksudnya komit lah, ada komit dengan walking football atau tak. So far yang kita nampak yang 5 tadi ni memang aktif lah. Maksudnya ada latihan, ada team, ada buat trainer kat sekolah juga. Maksudnya ada collab dengan ni lah, bila dah ada persatuan kan, dia kena collab dengan KBS ataupun program-program lah kan. Tapi kata hari tu setiap negeri perlu ditubuhkan perlu aktifkan komuniti tu. Tapi bukan semua yang ada buat persatuan, tak semestinya. Bergantung pada komuniti setempat tu. Jadi sekarang kelab dah ada, FA negeri dah ada, FAM dia mana? Sekarang ni kalau kita tahu, kalau syarat dia, saya pun tak clear sangat. Tapi sefaham saya at least kena ada 8 negeri yang ada persatuan, baru boleh create satu persatuan negara, Persatuan Malaysia lah, FAM lah, boleh create. Maksudnya persatuan ni sekarang ni baru ada 5 kan. Mungkin dia kena cari lagi 3 lain negeri tu, baru boleh create satu. Tapi rasa ada je setiap negeri. Maksudnya berdaftar lah. Kena cari cara lah untuk nak aktifkan tu kan. Tapi aku cenderung rasa macam sepatutnya walking football ni bernaung bawah FAM lah. Kena ada satu exco lain yang cover walking football. Mungkin sekarang ada exco yang cover futsal, cover bola sepak bantai, cover bola sepak. Kalau kena ada exco yang cover walking football lah. Kalau FAM nak take over, so dia pun maksudnya nanti akan ada tim yang ada Malaysia dan kita ada duty untuk national punya national duty lah. National duty lah. Pelarasan sentral under FAM lah. So, untuk ni senang kata memang ada ASEAN punya cup ke buat masa sekarang ni. Kalau tournament yang ada kita community, so dia invitation biasanya dalam negara lah. Dalam negara ni kebiasaannya dia dijemput. Association contoh yang ada tu. Contoh Liga haram ke Liga rasmi ke macam mana? Dia consider apa? Dia kalau nak kata haram tu tak boleh kata haram juga, sebab dia sorry betul tempat duduk. Nak kata haram tu tak ada haram lah, sebab tengah syok. Rasmi tu pun tak consider haram juga. Nak kata macam mana activity program sukan lah, tournament sukan je lah. Dia tournament sukan lah. Tapi biasanya dia organize macam mana? Kalau katalah dekat Asia ni lah. So Dr. Didi ni sebenarnya dia dapat pengiktirafan lah untuk pegang Asia ni. ASEAN ke Asia? Asia sekarang ni. Dia pegang Asia, dia dapat pengiktirafan. Maksudnya bila dia dah dapat connection, network dengan badan-badan besar tadilah, mazhab-mazhab besar daripada Australia ada, England tadi, dia dah diberi satu mandat lah macam tu lah. Dia dapat untuk kontrol pegang Asia ni lah. Maksudnya untuk Asia ni bawah dia lah. Tapi benda tu nak kata secara official saya tak pastilah. Tapi di kalangan komuniti yang walking football ni refer dia yang bersetuju, jadikan dia sebagai inilah, diiktiraf sebagai Asia tadi. So Asia ni yang mudahnya di bawah Dr. Didi lah. Dia pun baru dilantik bulan lepas kalau tak silap saya. Itu pun memang dia ada perancangan yang banyak juga. Dia kira macam presiden AFC lah. Boleh kata macam tu. Untuk sukan bola sepak jalan. Betul. Jadi berbalik pada persoalan tadi, organizer walking football dekat Malaysia dibuat oleh kelab 5, biasanya 5 persatuan tu tadilah yang organize kan. Kalau yang secara nak kata tak tentu juga. Kadang-kadang ada event student, tournament dekat IPT macam tu lah. Ya, betul. Kadang Universiti Melaya walaupun kelab pun ada anjurkan pertandingan antara international pun ada kita buat. Kita ada jemput Singapura datang, kita jemput kelab-kelab komuniti lain, ada juga. So kiranya aktiviti tu memang start daripada tahun-tahun kebelakangan ini memang aktif je lah. Memang ada, boleh memang kata wujud je lah. Tiap tahun tu ada ni. Lebih-lebih lagi start domestik daripada dan antarabangsa. Yes. Start daripada tahun lepas sangat aktif kalau nak kata. Start daripada tengah tahun lepas
Hanayo buat perasmian dekat Universiti Melaya. Okay. Dia ada datang ke Universiti Melaya untuk tengok macam mana sukan walking football ni tadi. Dan sejak dari tu menteri pun minat untuk kembangkan lagi. Dia rasa macam benda ni boleh pergi jauh. Dan dia minta lah semua KBS untuk buat bengkel semua. Bagus je sebab dia memang ada target market. Student yang berat berlebihan dengan umur 50 tahun ke atas. So memang direct lah. Since bola sepak ni sukan nombor 1 dekat dunia dan juga Malaysia. So dia boleh attach. Dia boleh attach dengan semua orang lah. Semua orang boleh bermain dengan bola sepak, tak kira fizikal dia ke usia dia. Dia all age. Lagipun costing dia mungkin rendah kan, bola je. Biji bola lah. Dia tak perlukan antara sukan yang murah lah. Dengan sebiji bola je boleh bersukan. Tapi dekat Malaysia kau cakap tadi aktif, tournament dah start aktif lah. Tapi tournament tu masih bukan yang betul-betul dah, maksudnya dah ada liga ke, belum ada lagi ke, just tournament apa orang panggil lah, friendly selalu carnival lah, just satu hari lah punya pertandingan kan. Kalau kebiasaan untuk komuniti walking football di Malaysia buat masa sekarang ni lebih kepada carnival lah. Dia just mungkin friendly tu memang kerap, tapi carnival ataupun tournament yang besar-besar tu just untuk satu hari saja. Liga memang langsung tak ada lagi buat masa sekarang ni. Tak ada liga yang betul-betul lah. Dan mungkin juga sebab tak ada bapak yang boleh kontrol semua. Pusat betul, kan. dia tak ada yang berpusat punya lah. Aku macam teringin pula nak tengok walking football ni punya liga. Kan biasa kan komuniti dan liga-liga sosial, liga-liga haram ni kan ada je tiap minggu kan. Dan carilah sponsor ke apa yang masuk. Tapi ni buat edisi untuk walking football. Syarat dia ada age dia. Kalau muda berat kena check berapa-berapa. Kalau tak nak check berat dan muda, letak umur berapa. Macam boxing lah. Ya Allah, jangan masuk yang itu. Betul dia. Kadang-kadang boxing lagi nak kena beli tu. Bukan maksud aku. Kalau sukan apa, MMA ni kita panggil apa sukan pertarungan ni, dia ada instead of umur, dia tengok berat badan. Faham. Dia kira berat badan. So walking football mungkin boleh spesifikkan lebih kepada umur dan juga berat badan atau masalah kesihatan ke apa, boleh lagi in detail lah, spesifik. Saya salah faham tadi, awak sebut boxing, saya teringat boxing football. Dia kalau dekat Malaysia ni yang saya rasa yang paling besar lah, yang penganjuran paling besar sebelum ni masa Hari Sukan Negara dekat Putrajaya. Tahun bila? Tahun lepas. Ada. Itu maksudnya first time lah yang lepas walking football ni ada komuniti. Dia dah wujudkan satu Hari Sukan Negara. Maksudnya semua negeri boleh hantar tim untuk main untuk Hari Sukan Negara tu. Bagi walking football saja. Macam mana sambutan dia, Wis? Sambutan dia memang agak. Berapa tim ada? Masa tu saya secara nak tengok berapa tim tu saya tak berapa ingat. Tapi satu grup tu ada lebih kurang 3 atau 4 tim. Ada 4 grup lah, lebih kurang macam tu lah. Okay, solid lah. 3 ke 4 tim. Memang 4. Semua hantar. Penang ada hantar. Cuma saya katalah, memang dia boleh create tim untuk hantar tournament. Tapi komiti tu yang betul-betul komit tu, maksudnya diorang tim ni belum berpersatuan. Dia just create tim untuk main tournament tu je lah. Okay, faham. Dengar memang, cerita masa tu dia handle oleh Dr. Hazwan daripada PPUM lah. Kau main sebut nama. Sebut je senang. Okay. Dalam komuniti dia saya kata tak besar sebenarnya. Komuniti dia kecil. Dan orang-orang sama juga kalau kita jumpa dalam ni. Yang sebab dia belum berkembang, belum ada yang ni lah. So orang-orang penting ni lah yang kita kena refer lah. Pis aku doktor-doktor yang awak cakap ni, diorang tak berminat untuk menjayakan liga yang aku maksudkan tadi. Masuk buat liga yang permanent lah. Saya contoh rasa macam setiap malam Rabu ke kan. Saya rasa buat masa sekarang ni diorang fokus diorang lebih kepada nak mengembangkan dulu, perkenalkan maksudnya dari segi fasa pengenalan kesihatan dan juga dari segi yang sukan tadi tu. Dia ada bagi dua. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Aku rasa walking football ni masih lagi berada di fasa pengenalan. Walaupun sekarang kalau kata fasa pengenalan, sebenarnya walaupun tak ada FAM, kita dah buat juga untuk Akar Umbi sebenarnya. Kita dah fikir ke arah situ. Maksudnya Akar Umbi ni ada satu program yang dibawakan ini lah. Nama dia Sukan Power kita letak. Ini Sukan Power ni kita test dululah. Sukan Power ni dibuat oleh inilah UM juga. So dia buat untuk dekat sekolah-sekolah di sekitar Pudu dan Bangsa dulu. Di mana ada 30 sekolah
yang terpilih lah. Maksudnya ni KPM yang pilih. So kita minta pelajar-pelajar yang kurang aktif kat kelas sekolah kan, dia dah start minggu lepas lagi. Maksudnya sekarang dah habis exam semua. So dia bawakan pelajar-pelajar ni untuk Sukan Power nama program ni. Oh, maksudnya dia select student yang tak aktif, ada berat badan sukan, senang cerita mungkin berat badan berlebihan, dan main belajar walking football. Yes, belajar walking football sebab kita nak buat pertandingan tahun depan untuk pelajar-pelajar sekolah ni. Ya, kita akan masukkan untuk pertandingan sekolah. Faham? Ya. Itu yang dekat kita kat Malaysia ni lah. Maksudnya akar umbi walaupun tak ada tu, tapi kita dah fikir dah ke arah tu. Kita dah pembangunan cuba akar umbi lah. Kita dah fikir kat situ. Aku dengar ada World Cup is. World Cup. World Cup walking football ada ke? Tadi World Cup Nation yang kita. Kau tadi. Dah cakap tadi awal-awal tadi mula-mula dia. Setakat ni kau tahu berapa edisi dah? Tak tahu lah berapa. Cuma yang terbaru ni awal bulan 11 lepas. Yang awal bulan 11 dalam mungkin 28 Oktober hingga awal bulan 11 ada buat dekat Sepanyol juga. World Cup, World Nation Cup dia panggil. Malaysia pernah hantar? Malaysia tak pernah. Yang sekarang ni kat Asia yang sentiasa hantar tim adalah Singapura sahaja. Apa kriteria dia bis? Jap. Tapi negara kita ada ke skuadnya? Belum ada. Itulah. Itulah kata. Itu aku nak tanya. Tak ada bapaknya. Itu nak tanya kriteria dia apa? Awak nak join? Mungkin lah. Tapi kategori yang saya boleh show video awak personal nanti. Nanti saya bagi invoice. Sekarang ni biasanya kriteria nak main World Cup tu. Macam mana dia? Okay, contoh Singapore join World Cup kan. Kau cakap tadi. Macam mana kriteria untuk selection, apa qualifying dia? Saya rasa sekarang ni lebih kepada invitation sebenarnya. So mungkin dia nampak Singapura dah ada aktif, ketua yang dah memang berpengaruh kat situ dan pakai kabel lah. So dia pun saya tak katalah nak pakai kabel. Mungkin dia lebih dah establish kan. Tim dah ada, memang ada training, ada coach semua. So dia dijemput lah ke sana. So kau apa aku nak cakap apa ni? World Cup tu based on invitation lah. Saya setakat ni lah. Kita tahu. Cuma negara-negara dah yang dominan macam dekat Europe, dekat Asia, Singapura. Selain Singapura, kau tahu negara lain yang join? Kalau kata untuk Asia, Indonesia, Thailand tak ada. Memang tak ada, belum lagi. Asia apa je selain Singapura? Singapura untuk Asia memang Australia. Ada. Thailand ada sebenarnya tim. Tapi tu saya kata mazhab dia tak sama. Tapi dah dorang hantar tim ke World Cup ke tak? Tak. Kalau mazhab tak sama, macam mana dia nak join World Cup England tadi tu? Negara lain? Untuk Asia ni tak ada lagi. Tak ada. Jepun, Korea tu tak ada? Yang untuk Jepun, Korea, saya sebenarnya sebelum ni saya tak dengar dia orang main walking football. Tapi bila start daripada kita ada satu lagi lah yang terbaru punya lah. Yang bila kita panggil mini lah, saya boleh kata mini World Cup lah. Mini World Cup ni dianjurkan oleh 3 negara sebenarnya, organizer dia, daripada walking football Australia, walking football Singapura tadi, Wafah tadi, dan satu lagi Portugal. Dia Portugal, 3 negara ni dia cuba tarik Asia juga, dan juga collab juga dengan tim-tim daripada Europe. Dia buat dekat Bali. Itu dia panggil World First lah. Ni first tak pernah ada lagi sebelum ni. First in Bali lah. So dia World Congress, dia ada Congress, and Walking Football International Championship lah. Championship, bukan friendly. Bukan, 2025 lah. Ni championship. Tahun ni Tahun ni tak lagi. Kalau ikutkan ni, dia start daripada 28, 29, 30 bulan 11. Minggu depan Lagi 2 minggu lagi lebih kurang. 2 minggu lah. Saya dengar awak join. Dia macam mana selection dia bisa? Kan Malaysia kata tak hantar tadi. Tak. Dia main Singapura. Ini selection dia. Ini mewakili Malaysia Championship. Mewakili persatuan Wafum kau ke, atau mewakili kelab kau ke, atau mewakili Malaysia ni atas baju Malaysia ke, macam mana? Atas jersey Malaysia ke? Kalau yang tim lain hantar macam mana pula? Sekarang ni kalau mengikut apa yang kita nampak sini lah, setiap negara satu tim je dihantar. Maksudnya sekarang ni ada 11 negara yang join untuk mini World Cup lah. Kita panggil mini World Cup lah. First in Bali ni, yang dianjurkan oleh Singapura, 3 negara tadi tu. So dia sebenarnya bergantung kepada invitation juga sebenarnya. Kabel juga. Sebab benda ni dia tak ada yang komuniti tak besar lagi. Komuniti tak ada. Yelah, faham. Buat selection pun tak guna, tak banyak pun. Sebab nak panggil pun susah. Jadi apa komuniti yang ada, siapa yang willing nak hantar tim,
dia boleh mewakili negara masing-masing lah, representatif negara masing-masing. Jadi negara-negara lain mostly hantar satu tim lah, mewakili negara lain. Macam Malaysia banyak sikit. Malaysia banyak tim. Malaysia banyak tim. So diorang mewakili kelab masing-masing lah. Kelab masing-masing tapi lain kategori. Dia ada banyak kategori. Dalam championship tu ada kategori tu. Untuk championship dekat Bali ni dia ada kategori, dia ada 4. Under 50. Maksudnya walaupun budak saya difahamkan ada budak student juga yang join. Maksudnya Indonesia dia tak nak main-main, dia hantar student. Hantar atlet yang sebenar. Tak tahu atlet ke tak. Tapi dia hantar yang muda-muda jugalah kalau kata dengar-dengar macam tu. Tu daripada Indon lah. Kalau daripada Singapura macam biasalah, dia hantar tim dia lah. Malaysia saja kita ada Wafum hantarlah untuk wakil Malaysia dari segi kategori under 50 lah tadi. Dan satu lagi tim daripada MPPJ under 15 juga. Itu untuk lelaki lah. Lelaki dia under 50. 2 tim lah daripada Malaysia. Satu MPPJ dan satu Wafum. Tapi walaupun memang kita berdasarkan kelab masing-masing, tapi kita dikategorikan sebagai Malaysia lah kat sana. Kau atlet Malaysia lah. Atlet Malaysia lah macam tu lah. Kau main ke? Kau atlet Malaysia lah, consider one of the atlet lah. Untuk tahun ni masih lagi atlet lah. Atlet Malaysia tau. Kita duduk dengan atlet Malaysia tau. Duduk sebelah. Saya lagi dekat tau. So Malaysia ada 2 tim untuk under 50. Lepas tu ada kategori apa lagi? Lepas tu kategori yang kedua 50 and above. 50 and above, kita ada KLWFA ada hantar tim. KLWFA, itu lelaki lah masuk. Johor WFA pun ada hantar. Jadi 4. Dia pun 50 and above. So ada 4 tim lah. 4 tim lah. So 2 tim yang main kategori bawah 50, atas 50, 2 tim. 2 tim tu lelakinya lah. Untuk wanita all age, dia tak ada umur. All age wanita pun ada daripada Negeri Sembilan ada hantar tim lah. Wafoma ada hantar tim. Dan Negeri Sembilan tu pun ada lagi pecahan dia. Ada Rembau, ada di pantai. Maksudnya dekat situ ada banyak dia ada tim-tim kat sana. Tim perempuan. Senang kata meriah. Meriah. Memang dapat sambutan. Betul. Training tak payah teruk-teruk. Betul. Tapi kalau ke arah kompetitif, aku rasa dia akan evolve untuk training yang proper lah. Betul. Lepas tu ada kategori apa lagi? Satu lagi 60 and above. 60 ada lagi? Ada 60. Tadi 50 ke bawah, 50 ke atas, 50 antara 50 ke 60 lah. So sekarang ada 60 ke atas. 60 and above. Ada juga. Tapi Malaysia tak hantar lah untuk kategori tu. Sebab Malaysia tak ada player 60 lah. Buat masa sekarang community ni community tu tak ramai lah. Mungkin yang ramai lepas-lepas pencen kan, mungkin 55 ke atas. Tak larat kan. Tapi saya pernah bermain dengan tim-tim yang 60 ke atas. Ada tapi mungkin tak ramai kot. Memang boleh main lah. Boleh main. Sihat walafiat. Boleh, tak ada masalah memang. Kategori lain? Satu lagi kategori yang terakhir mix, campuran. Campuran ni saya difahamkan semua negara hantar ni. Banyak ni tim yang maksudnya mungkin 11. Tak ada kategori lah. Umur tak ada kategori umur. Itu tak ada. Itu mix tak ada kategori. Cuma dia ada kategori dia wanita dan lelaki lah. Dia ada bahagi 2 lah kat situ. Faham? Jadi keseluruhannya Malaysia berapa tim? Kalau 50, secara 52 50 bawah 2, 50 ke atas 2, 60 tak ada. Tak ada. Perempuan campur saja saya rasa. Campur untuk Universiti Melaya punya Wafum ada 7 saya rasa. Tak masuk 7 tim. Banyak wanita. Sebab dia old age. Mungkin banyak lah kat situ kan. Dia yang aku cakap ni tu macam meriah tu memang mendapat sambutan. Ada komunitinya. So memang betul lah dia suka ni orang kata apa? Dia cerah masa depan dia. Kita ada nampak potensi lah kat situ. Potensi tu ada. Dan kat sana pun kalau nak kata, saya pun sebenarnya sebelum ni saya tak pernah jumpa tim Korea, tim Jepun. Kita tahu tim Asia lain yang join. Hong Kong pun ada. Tentang pro atlet, ex-pro. Mungkin kat situ kita tak pernah jumpa yang komuniti belah sana macam mana. Tapi memang kita bila tengok balik dia punya penyertaan tu memang ada. Kita ada Portugal, Australia, Jerman pun ada. England, Portugal kan. Pakistan. Tu Asia juga tu. Suka lah akan lawan dorang-dorang ni. Sekarang ni jadual tak keluar lagi. Saya tak pasti kategori mana dia masuk. Wakil Malaysia. Tapi kita main kat luar. Kita wakil Malaysia. Lawan kat mana? Sepanyol?
Main kat Bali. Main dekat Bali. Ni first aku dah Bali. ada banyak tournament. Mini tournament lah. Kita boleh kata mini World Cup lah. Mini World Cup lah. Uish, meriah. Aku rasa lepas ni kalau berjaya keluar apa berita-berita ke apa, orang lagi minat untuk nak join dan lagi banyak komuniti yang akan ditubuhkan. Sebenarnya kalau nak tengok konsep apa yang dibuat oleh Walking Football ni lah, dari segi kasar lah, sebenarnya dia lebih kepada sports tourism lah sebenarnya dia nak buat. Hampir main bola sampai berjalan. Dia bukannya dia mungkin kita nampak dia nak cuba jadi kompetitif, tapi dari samping tu dia nak bagi promote dari segi tourism tadi tu. Menarik tu. Aku baru terfikir gabungan dengan bola sepak dengan tourism. Sebab yang bermain ni aku just datang idea je lah, umur 50-an ke atas. Yang 50-an ke atas ni ada duit ke PSP. Kan? Mana tahu dia orang boleh tubuhkan komuniti sendiri, pergi main luar-luar negara sambil travel. Sebenarnya itu yang apa yang tim-tim ada setengah Walking Football buat. Itu yang dia orang buat sebenarnya. Kau perasan tak perjalanan memang aku tak perasan. Perjalanan Walking Football, sejarah Walking Football ni dia sama dengan sejarah bola sepak, perkembangan bola sepak. Okay, first rules bola sepak bermula dengan FA England. Sama juga Walking Football, FA England. Lepas tu baru bola sepak di take over oleh FIFA yang jaga rules apa semua. So sekarang ni Walking Football belum ada lagi FIFA dia. Jadi mungkin in future dia akan ke arah itu. Lepas tu lagi satu, World Cup, masa World Cup yang bola sepak awal-awal buat pun bermula dengan invitation juga. Sebab tak banyak team. So siapa mana yang ada team, diorang start dengan invitation. So that's why tiba-tiba dulu ada negara-negara, tak banyak negara yang join kan, 5-6 negara. So semakin lama semakin evolve. So sama juga macam Walking Football. Sekarang ni mungkin kita nampak macam invitation je, tak ada qualification, qualifying punya stage kan. Nampak macam low pack lah. Tapi in future dia boleh berkembang menjadi satu tournament yang besar lah, as long as dia ada evolution yang solid lah. Faham. So ada, macam Hafiz cakap ada potensi lah sukan ni. Sebenarnya kalau kita fikir di luar kotak lah, sebenarnya sukan ni sebab dia apa yang dia bawa, disiplin saya cakap tadi kan. Sebenarnya ada juga kita pelajar-pelajar lah yang buat research, sukan ni sesuai untuk dimainkan dekat jabatan penjara, dalam penjara. Sebab apa? Untuk banduan-banduan. Ya, sukan ni sebab dia tak ada yang tak boleh gaduh. Ya, orang dia mengelakkan benda-benda tu tadi. Cara permainan tu dimainkan, dia boleh dimainkan dekat mana-mana saja saya kan. Tak mesti kat padang, kat dalam indoor boleh kan. So benda ni ada juga yang buat research untuk banduan-banduan dekat jabatan penjara ni boleh main bola sepak juga. Sebab kita tahu kalau main bola sepak memang bergaduh lah selalu kan. Memang macam nampak kaki lah. Macam filem Juvana kita tengok dia main sukan sikit, bergaduh sikit. Jadi kalau dah ada Walking Football, ada rule disiplin macam ni, dia orang boleh main bola tapi dengan cara yang macam ni lah. Dia kena ada referee yang betul-betul pandai jaga lah. Betul lah. Tu memang sebab nampak macam sukan ni bergantung besar sangat kepada referee punya keputusan. So, kalau keputusan referee tak memihak kepada ni atau tak mengikut peraturan yang ditetapkan, mungkin dia akan mencetuskan pergaduhan lah. Mungkin bukan pergaduhan during game on tu, dia pergaduhan di luar game on tu. Maksud aku di luar match tu. Sebab tiba-tiba orang bertumbuk sebab tak puas dengan keputusan referee kan. Tapi during game on tu, during match, player dijaga oleh referee lah. Sepatutnya tak boleh tackle, tak boleh kasar. Bagus jugalah benda tu diadakan dalam penjara. Dia orang kata sukan dan aktiviti alternatif. Betul. Maybe tak pernah buat, dan bila orang buat, orang cuba, dan maybe kalau ada setengah orang tu minat, dia terus melekat je dengan sukan tu kan. Saya pun nak ajak sikit lah, sebab ini first time dekat Bali ni dia ada buat satu kongres Walking Football. So satu kongres ni maksudnya kita kumpulkan semua orang yang bijak pandai lah pasal Walking Football ni dekat satu tempat, which is kat Bali ni lah. So saya rasa siapa yang berminat boleh join, masih lagi open registration tu. Aku lebih risau video ni keluar lepas kongres tu habis. Tak apa. Tapi ada kongres ni akan berterusan ke? Ada plan untuk sekali once kalau kita dah buat, biasanya dia akan berterusan lah. Akan ada series lah. Tapi apa maksud kau kongres dia apa
membincangkan apa dekat kongres? Dia sebenarnya banyak perkara. Kalau kita nak tengok tentatif dia tu agak panjang. Satu hari tu saya pun tak. Dia cerita pasal rules lah. Salah satu daripada rules lah. Ada yang pasal kesihatan untuk bermain walking football tadi. Oh, maksudnya research paper yang dibuat oleh individu-individu dibentangkan dalam kongres untuk pengetahuan umum. Dan mungkin diangkat kepada pihak autoriti. Dan ada forum, dia boleh bersoal jawab dalam tu. Untuk mungkin kita dapat lebih analyse dan juga buat lebih baik lah. Mungkin rules yang lebih baik dapat ni update semua. It's time untuk keluarkan Shakir rules lah. Macam The Professor Arsene Wenger. Offside Professor Arsene Wenger punya offside rule lah dia buat ni. Offside rule dia baru dia buat kan. Carilah kau nak letak nama kau dalam rules. Bagi kontak doktor-doktor ni. Boleh Boleh, kita ada. Okay, aku rasa tapi saya ada lagi. Ada lagi? Ada. Dia bukan berhenti dekat Bali saja sebenarnya. Saya pun difahamkan lah. Okay, difahamkan. Ada next tournament sebenarnya. Ini maksudnya championship juga. World IPT Walking Football Championship juga. Ini pun akan diadakan dekat Universiti Ganesha kat Bali juga. Inter-university lah. Maksudnya kat sini pun dikatakan melalui invitation jugalah. So ini dia nak kumpulkan maksudnya sukan-sukan walking football world punya tapi antara universiti. Dia nak nak minta student-student untuk involve lah, budak-budak muda. Bijak. Dan ada satu lagi yang paling besar kalau jadilah. Maksudnya setelah Dr. Didi pegang Asia tadi, dia nak buat satu Asia Cup lah maksudnya. Dekat Piala Piala AFC Cup. Lebih kurang macam tu Yang lah. Malaysia seri dengan Korea tu. Level tu. Itu pun bagi dah contoh lain. Betul lah, gila. Betul lah tu AFC level Asia lah. Faham. Nak buat level Asia. Nak buat juga level Asia. Next year kalau tapi satu negara satu wakil je lah. Tak boleh banyak-banyak. Ya, kalau maksudnya kalau ikut perkembangan semasa ni dah ke arah situ dah kan. Kita dah akan dapat bentuk. Lepas Hafiz dapat call up list call up Walking Football Malaysia. Kan kalau keluar line up tu kan, bawah tulis Coach Hafiz. Kita dah tahu siapa. Tapi waktu tu video dah release saja yang tak keluar lagi. Okay. Itu perancangan yang akan datang lah. Dia akan ada Asia Cup dan dibawa oleh Dr. Didi tadi lah. Macam mana kalau orang random yang nak join walking football ni, dia nak contact macam mana? Nak contact siapa? Nak contact macam mana? Maybe dia ada free time ke apa kan? Ada free time. Betul. Buat masa sekarang ni, macam saya pun ada terima banyak daripada macam kita ada buat kat media sosial kan, macam Facebook, Instagram. Kita ada siapa nak join, kita just bagi tahu je. Datang sekian hari Selasa. Macam saya, kita buat kat Wafum. Untuk kelab kau lah. Untuk kelab saya buat Selasa dan Khamis. Petang-petang lepas balik kerja. Yelah, kalau balik kerja pun jam. Jadi daripada menghadap jam, baik main bola kan. Maksudnya kat situ macam kita di Universiti Melaya, bukan saja orang Universiti Melaya juga main. Ada juga orang luar. Daripada orang luar, MPPJ ada. Dulu di BKL pun ada datang main. Tapi kalau orang tu duduk dekat, contoh dekat Melaka, mungkin dia boleh search lah community walking football dekat Melaka. Siapa, tanya diorang lah macam mana nak join team. Ataupun alternatif lain, dia yang create sendiri team dia sendiri. Boleh juga macam kan, tu. Tak ada masalah kan. Ya, boleh. Bila ada tournament ke apa, dia join lah. So nanti networking je lah dengan geng-geng yang dah start kan. Dia sebenarnya nanti mesti akan ada dan akan berkembang. Selepas video di-release. InsyaAllah. So borak-sorak menjadi pioneer, pencetus. Follow belakang doktor-doktor yang ada. Hanayo tu aku macam belakang je lah. Sebelah-sebelah lah Hanayo. Boleh. Media cukup. Media rasmi walking football. Media rasmi walking football Malaysia. Walking football Malaysia. Lepas ni list call up daripada social media, sorak media. Tapi tak nak UM, nak Malaysia punya. Yalah Malaysia lah. Okay. List call up walking football Malaysia. Keluar kat posting sorak media dulu. Boleh. Mana-mana yang nak join community, terus je. Diorang semua dah ada media sosial, boleh contact direct. Dan saya difahamkan sebenarnya community walking football ni walaupun baru tapi dah matang sebenarnya. Sebab komuniti dia tu sebenarnya adalah ex bola, memang dah biasa dengan sukan. Dan memang ada kematangan dalam sukan kat situ. Sebab dia masih lagi ada semangat nak sepak bola. Tapi dia cuma dah penat tak boleh berlari. Betul. Selain matang, komuniti ni adalah komuniti orang-orang kaya yang ada duit KWSP. Sebab duit ni tak ada masalah. Projek ni boleh attach dengan KWSP lah. Mungkin setakat training tu air spritzer lah.
Paling cikai. Oh, saya pergi hari tu bubble. Paling cikai freezer. Wow. Baru-baru ni tournament ni dia bagi air bubble. Air bubble auto. Itu bawah sikit daripada Evelyn. Wah, itu level dia. Tapi kalau nak pergi, setakat nak pergi Bali tu balik hari je. Flight ticket tu direct flight ticket je, direct flight je. Pejam mata je bayar. Sebab geng-geng ni komuniti yang berduit lah. Tapi kan bukan nak cakap yang kurang berkemampuan tak boleh join. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini tu bergurau je lah. Okay. Cuma nak nampak benda tu lagi best. Dia sambil-sambil boleh travel. Betul. Apa tadi term kau sebut? Sport tourism. Bijak. Yelah, sebab sekarang contoh macam kita kan, ada tim kawan-kawan yang ajak, jom pergi friendly dengan geng-geng dekat Bali. Lepas tu lagi duit kos hotel lah, bayar pandang lah, bayar tiket flight lah, costing benda tu. Kita ni masih bekerja, belum boleh buat keluar. Sebab aku rasa lagi daripada sudut sponsorship, bila kita instead of main tournament dalam Malaysia, bila kita main tournament dekat luar, mungkin company-company ni yang nak mengembangkan bisnes diorang ke luar negara. Contoh, diorang ada plan nak kembangkan bisnes dekat Bali. Tiba-tiba kita approach, kita cakap kita nak pergi Bali untuk mewakili Malaysia main tournament dekat Bali. So mungkin tu opportunity untuk company-company ni kembangkan diorang punya brand awareness dekat tempat tu lah, spesifik. Aku rasa Borak Sorak ni bukan biasa-biasa lah. Kita dah bagi 2 idea reform yang besar. Contoh dalam bola sepak. Yang pertama apa? Itu yang sponsor yang unik-unik tu kan. Datuk Yusof Aslam dan sebagainya. Tak ada orang kontak kita lagi. Aduh. Sekarang kita dah attach bola sepak walking berjalan football ni dengan KWSP lah, company besar nak kembangkan ke negara luar lah. Betul. Kita bukan main negara Malaysia. Betul. Apa ingat Borak Sorak biasa-biasa ke? Sebab yelah, kalau company dekat Malaysia habis jauh, mungkin diorang nak approach Singapore, Johor, Indonesia. Faham? Itu antara business area yang niche yang diorang senang nak approach sepatutnya, sebab dekat bersebelahan. Dari segi logistik apa senang. So kalau ada tournament dan ada team yang pergi ke sana, itu boleh jadi satu brand awareness yang bagus lah untuk diorang. So tadi kau cakap 2, aku dah mention kan. Sebenarnya 3. Apa? Aku dah mencadangkan 1, flying football. Okay, itu saja. Itu kita attach dengan Malaysia Airlines nanti. Satu input yang best lah. Banyak input kan, daripada aku dah terfikir lah. Aku kan ada tim bola sekarang. Saya selak esok aku dah masuk umur ke 50, aku nak buat walking football punya community. Miro-miro walking football. Dulu masa saya mula-mula masuk, tak ada under 50 ni. Semua 50, 60 atas, 70 pun ada. Itu pun join high intense punya lah. Lepas tu sekarang ni bila dah nampak macam semua orang nak join kan, dia bagi buka untuk under 50. Itu yang viral kat TikTok. Pakcik buka baju, dia campak kawan dia tak bagi main tu. Pakcik tu patut kita ajak main walking football. Bagi video ni kat pakcik, dia buat tim lain kan. Cik, kalau cik berminat nak main walking football, boleh kontak Hafiz. Kalau member memang tak bagi main, rasa walking football ni makanan je untuk cik. Dia nampak macam main-main lah, kita bergurau-bergelak macam ni kan. Tapi once nanti kalau dah berjaya, tengok nama siapa dekat coach Malaysia nanti kan, Coach Hafiz. Hafiz Osman. Tinggi tu. Puma Nike. Depan ni main sponsor Sorak Media. Wow. Perkembangan yang sihat. Baik, itu saja berkenaan dengan walking football. Aku rasa mungkin ada 2 episod. Setiap episod menghampiri sejam juga kita cerita pasal walking football. Faham? Macam mana perkembangannya, macam mana pengenalannya. So mungkin kalau sesiapa yang berminat boleh tengok 2 episod walking football ni. Kalau ada cadangan lain, korang nak tahu apa lagi berkenaan dengan scene walking football ni, mungkin boleh utarakan. Kita boleh buat next episode lah. Dia ada cadangan. Apa dia? Nak tengok yang geng kaki bola sepak, geng tak ada kaki sebelah. Bola sepak yang buta, bola sepak yang pekak. Boleh. Kalau ada individu yang pernah involve dengan aktiviti bola sepak di kategori yang berbeza ni, contoh flying football, aku nak tengok lah siapa, kalau kau ada community boxing football tu di Malaysia. Faham? Boleh Roger berminat untuk mungkin menjadi satu exposure lah untuk sukan tu dan community tu lah dekat Borak Sorak ni. Itu saja. Terima kasih Hafiz di atas perkongsian. Terima kasih Syakir, Kai.
Okay. Dan kalau kau nak dapatkan buku-buku Sorak Media, buku Liga Bola Sepak Malaysia season 2023 dan 2024-2025 boleh dapatkan di TikTok Shop Sorak Media. TikTok Shop lah. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye bye.